Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Malaysia Madani dan selamat pagi. Saya Raja Suzana Raja Kasim, bersama saya Muhammad Fazlan Muhammad Husin, penyelidik yang akan membentangkan teknik Delphi modifikasi 3 pusingan bagi pembangunan item inisiatif pembiayaan lestari dan tingkat keusahawanan untuk usahawan sosial pemula di Malaysia. Ini adalah sebahagian daripada kandungan pembentangan ini, dan saya ingin memulakan dengan pengenalan terhadap usahawan sosial pemula persendirian, atau kita sebut sebagai USP. Satu definisi umum iaitu membangunkan sesuatu produk dalam kalangan penawaran produk atau perkhidmatan di bawah situasi yang tak menentu, dan juga USP menjalankan perniagaan dalam keadaan yang serba baharu, bermotifkan misi sosial berdasarkan dapatan daripada RISE 2014. Di Pantai Timur, USP bawah 40 tahun telah ditetapkan melalui 3 kriteria utama, iaitu individu yang masih di peringkat awal perniagaan persendirian dan bekerja sendiri, individu atau pengasas yang datang dari latar belakang keluarga yang berpendapatan garis kemiskinan terendah bawah 40, seperti yang dijelaskan di dalam Jabatan Perangkaan Malaysia, dan juga telah menjalankan perniagaan sosial antara 3 ke 5 tahun melalui penjualan produk atau perkhidmatan perusahaan sosial. Ini adalah berdasarkan Raja Suzana 2022 yang telah melaksanakan beberapa kajian mengenai usahawan sosial pemula persendirian di Pantai Timur. Seterusnya, dalam proses untuk membawa misi-misi sosial dan menawarkan solusi kepada masalah-masalah sosial, usahawan sosial ini telah melibatkan diri dalam menangani masalah sosial yang pelbagai, masalah tingkah laku sosial, masalah laku jenayah maksiat dan masalah pengangguran, dan juga menjurus kepada kualiti hidup yang baik dari sudut kesihatan mental, kelainan keupayaan warga emas, warga asli dan warga gelandangan. So, untuk memulakan aktiviti ini, usahawan sosial memerlukan sokongan pembiayaan intervensi bagi aktiviti dan program yang telah dirancang. So ini adalah sebahagian daripada bentuk-bentuk inisiatif pembiayaan lestari yang telah digerakkan dan dilaksanakan di Malaysia, yang wajarnya lah terutama datang daripada pihak kerajaan sendiri, dan juga pelabur institusi, pelabur persendirian, syarikat swasta, pembiaya-pembiaya crowdfunder dan juga penggerak-penggerak sosial Islam. So sorotan daripada literature telah memberi beberapa keputusan yang mengapa agaknya cabaran ini wujud, dan kenapa usahawan sosial pemula ini memerlukan model pembiayaan yang lestari, kerana dilihat daripada pelbagai faktor, ketidakcekapan dan kurangnya kemahiran sebagai peneraju usahawan yang baharu dilihat sebagai faktor yang kritikal, dan kurangnya kemahiran keusahawanan sosial walaupun mereka mempunyai misi yang sebegitu. Kurang juga graduan yang berminat dalam misi sosial, dan peningkatan pengangguran telah menaikkan masalah sosial dan ekonomi. Jadi misi-misi sosial ini perlu dilaksanakan mengikut intervensi kesejahteraan hidup dan inklusiviti yang terutamanya dilihat kurang dijalankan di Pantai Timur dan masih berada di tahap yang rendah. Oleh itu, jurang sosioekonomi dilihat tinggi, dan mungkin ada sebab-sebab dari sudut aspek tekad keusahawanan, dan ini menjurus kepada produktiviti yang rendah, pasaran yang lemah dan misi sosial yang kurang berdaya saing. Dan ini juga dibuktikan oleh laporan daripada usahawan sosial dari British Council yang menunjukkan hanya 7% dari Kelantan, 1% dari Pahang, dan tidak ada pelibatan daripada Terengganu. Padahal pada musim COVID kita melihat micro social enterprise juga terkesan, dan hampir data menunjukkan jumlah yang agak tinggi dari sudut statistiknya. Dan penyataan masalah ini telah membawa kepada beberapa isu-isu untuk menangani masalah sosial oleh usahawan sosial pemula, dan menangani misi sosial mereka, dan bagaimana pula tekad keusahawanan rendah boleh diatasi, dan juga apakah inisiatif model pembiayaan lestari yang sedia ada, dan dapatan melihat tidak ada sebenarnya model-model yang dibangunkan untuk menjadikan sumber-sumber bantuan kewangan itu lebih lestari. Jadi objektif kajian ini sebenarnya adalah untuk mengukur item-item yang dapat menjelaskan inisiatif pembiayaan lestari
dan ia adalah signifikan untuk dikaji dan juga untuk memastikan tahap kebolehpercayaan dan kesahihan item-item ini telah disempurnakan dengan wajarnya. Jadi isu kepada pembangunan instrumen ini telah melibatkan beberapa siri aktiviti di mana konstruk telah dibangunkan seperti item A, B, C dan D, dan juga dicari punca-punca kajian lepas yang dapat dibenakan item-itemnya dengan kekangan dan juga mungkin permasalahan yang pelbagai. So sebahagian daripada panel askar pakar telah dijemput yang terdiri daripada usahawan sosial, pakar akademik, pakar rujuk keusahawanan sosial itu sendiri. Daripada situ kita mendapati 10 penlibatan daripada pencalonan pakar-pakar ini dan telah memberi satu keputusan yang mana kami membangunkannya melalui teknik Delphi modifikasi 3 pusingan. Hasil daripada keputusan ini telah dipinda dan ditambah baik daripada pusingan 1, 43 daripada item-item ini, 11 didapati tidak ada konsensus, sementara 28 telah kekal sampai ke pusingan terakhir dan akhirnya menjadikan bilangan item itu 32 yang ada. Di sini kaedah-kaedah teknik modifikasi ini telah membawa kepada keputusan yang dilaksanakan untuk melihat sisihan skor kuartal yang sama ada dia mematuhi kalau sisihan itu berada di dalam skala yang kurang atau sama daripada poin 6. Jadi tahap konsensusnya tinggi, dan jika dia berada di kurang daripada 1, jadi tahap QD lebih dari 1, itu membuktikan tiada konsensus, dan item-item ini telah dianalisis dan sebanyak 11 item akhirnya telah dipinda dan dikeluarkan. Jadi kajian ini juga meneruskan beberapa kaedah prauji dan kajian rintis kepada 30 responden dalam situasi yang berbeza, dan kita telah menjalankan analisis mengenai Smart PLS untuk meninjau skor kepada Alpha Combat dan kebolehpercayaan komposit, dan ia telah memberi data yang membantulah kepada keputusan kajian, dan kesimpulannya seiringan dengan analisis Alpha Combat pengaruh kita dapati pengaruh yang tinggi bergantung pada jumlah bilangan item, dan item semakin meningkat semakin tinggi nilai signifikan. Begitu juga dengan Combat Alpha dan kepercayaan komposit, ia memberi petunjuk bahawa setiap pemboleh ubah telah melepasi tahap paling minima iaitu poin 70, dan keputusan telah mengesahkan bahawa item-item yang telah dibina memenuhi kriteria kebolehpercayaan dan kesahihan dalaman. Itu sahaja daripada pembentangan kami. Sekian dan terima kasih.